Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2, kamu akan belajar tajuk Bucida yang Cantik. Kemahiran mencatat maklumat. Kamu boleh buka buku teks jilid 2 muka surat 46 dan bersedia dengan buku aktiviti muka surat 48 dan 49. Buku teks muka surat 46. Okey, sekarang kamu dengar dulu cikgu baca teks yang bertajuk Bucida yang Cantik. Aidil suka melihat pokok bucida. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok bucida dalam internet. Terdapat dua jenis pokok bucida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Saiz daunnya kecil. Dahan pokok bucida bertingkat-tingkat. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Okey, kamu pernah lihat tak pokok bucida? Sebenarnya selalu kita nampak pokok bucida ni, cuma kadang-kadang kita tak tahu nama dia, nama pokok tu pokok apa. Okey, sekejap lagi cikgu tunjuk gambar pokok bucida. Okey, ini contoh pokok bucida. Kalau yang ini sebagai contoh ditanam di kawasan bangunan-bangunan kerajaan ataupun di kawasan rekreasi. Okey, kalau yang ini pula pokok bucida juga berdaun hijau. Okey, dua-dua ni berdaun hijau. Yang ini ditanam di kawasan pejalan kaki supaya lebih teduh kan. Okey, tak panas, tak kena panas. Okey, yang ini contoh pokok bucida berdaun putih. Okey, awak boleh nampak daun dia warna putih berbanding yang pokok sebelah ni daun dia warna hijau. Okey, pokok bucida yang putih ni biasa ditanam di kawasan perumahan, di kawasan luar tu kan, nak bagi nampak cantik dan seragam. Okey, gambar yang kedua ni pun sama di kawasan pejalan kaki atau depan-depan bangunan pasaraya lah. Okey, kita selalu jumpa pokok bucida ni, cuma kita tak tahu nama dia. Okey, sekarang tugasan kamu buka buku tulis BM1, tulis tarikh dan hari, kemudian kamu salin semula peta minda ni. Sekejap lagi kita akan bincangkan dia punya jawapan. Okey, sekarang kita nak catat maklumat. Okey, maklumat yang pertama dia perlukan mengenai daun. Okey, nampak ni ada daun. Okey, tadi kita dah baca dekat perenggan yang kedua, terdapat dua jenis pokok bucida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Okey, maklumat yang dah diberi hijau, kamu tambah saja warna putih. Okey, teruskan. Okey, maklumat seterusnya yang diperlukan, kawasan ditanam. Okey, kat mana kita boleh jumpa maklumat mengenai kawasan yang ditanam? Dekat perenggan yang ketiga. Okey, oleh itu pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Okey, dekat sini dia dah bagi dah maklumat di pinggir jalan. Jadi kamu tulis saja maklumat yang seterusnya di taman, di halaman rumah. Okey. Seterusnya maklumat yang diperlukan kelebihan. Okey, kelebihan kita boleh dapat maklumat ni dekat perenggan yang keempat. Ini perenggan yang keempat. Okey, kelebihannya pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Okey, ini yang pertama. Kamu tulis saja yang ni. Yang kedua, dapat menahan tiupan angin yang kencang. Dapat menahan tiupan angin yang kencang. Nombor 2. Dan maklumat yang ketiga, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok. Orang ramai dapat berteduh di bawah pokok. Ini maklumat yang ketiga. Kamu tulis sahaja di kawasan sini kelebihan. Latihan kamu yang seterusnya, buka buku aktiviti muka surat 48 dan 49. Okey, tajuknya ulam pembuka selera. Okey, sebelum cikgu bacakan teks, kita tengok dulu jadual di sebelah.
Okey, maklumat yang diperlukan. Yang pertama, cara jualan. Dia dah bagi satu maklumat di tepi jalan. Okey, yang kedua, jenis ulam dan cara masakan. Okey, maklumatnya pucuk beka direbus dan dimakan bersama dengan budu. Okey, dan yang ketiga, maklumat yang diperlukan ialah cara wang itu dibelanjakan. Okey, kita akan pergi satu persatu perenggan dan terus tulis jawapan di dalam jadual. Okey, perenggan yang pertama. Rizan tinggal di kawasan kampung. Ibunya banyak menanam pokok yang boleh dijadikan ulam. Dia juga menanam pelbagai jenis sayur. Rizan mendapat satu idea. Pada suatu hari, dia dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Okey, cara jualan dia dah bagi tahu yang pertama tadi. Di tepi jalan. Okey, dijual di tepi jalan. Okey, seterusnya, di hadapan longgokan ulam itu diletakkan nama ulam dan cara masakannya. Okey, diletakkan nama ulam dan cara masakannya. Okey, itu adalah cara jualan dia. Yang kedua, kamu tulis dekat sini. Diletakkan nama ulam. Okey, yang ketiga, diletakkan cara masakan. Okey, itu saja. Okey, seterusnya perenggan yang keempat. Antara ulam yang dijual ialah pucuk beka. Pucuk ini direbus sehingga lembut. Pucuk beka ini boleh dimakan bersama dengan budu. Okey, itu maklumat yang dia dah beri. Pucuk beka direbus dan dimakan bersama dengan budu. Okey, seterusnya kita tengok ulam apa lagi yang dijual. Pucuk ini juga boleh dimakan mentah. Seterusnya mereka menjual jering. Okey, yang kedua dia jual jering. Cara masakannya, jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Okey, kamu tulis saja di sini. Jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Okey, kita tengok lagi ulam apa yang dijual. Selain itu, petai juga dijual oleh mereka. Okey, dia jual petai. Orang ramai suka makan petai rebus dan petai jeruk. Okey, kita tulis dekat sini. Petai boleh direbus dan dibuat jeruk. Okey. Seterusnya perenggan yang terakhir. Rizan menggunakan wang hasil jualan itu untuk wang sakunya ke sekolah. Okey, cara wang itu dibelanjakan, dia gunakan untuk wang saku. Selain itu, dia menyimpan wangnya di bank. Menyimpan wangnya di bank. Okey, kamu boleh tulis dekat sini nombor 1. Cara wang itu dibelanjakan. Wang itu dijadikan wang sakunya ke sekolah. Okey, yang kedua, wang itu disimpan di dalam bank. Okey, titik. Itu saja tugasan kamu untuk hari ini. Okey, seperti biasa, jangan lupa untuk menghantar tugasan kamu di ruangan komen Telegram. Semoga berjaya.